Saya teruskan dengan apa nama ni? Kompresor pula. Okey. Untuk kompresor, kalau korang ni sebab alang-alang dah belah kan, jadi kita orang tunjuk lah. Untuk kompresor ni, dalam dia ada coil. Coil, tahu coil? Coil ni maksudnya gelung. Gelung. Okey, jadi uh, dia nanti soalan macam apa? Dawai lah, dawai tembaga. Tapi dawai tembaga tu dia dah bersalut tau. Jadi dia akan gelung. Tak tahu lah berapa gulung. Ada yang ribu, ada yang ratus je. Lepas tu dia ada satu lagi. Jadi kita akan pasang sini positif, negatif. Ataupun live, neutral. Okay, macam tu lah. Okay, jadi bila dia pasang, sini akan ada magnet. Kuasa tenaga magnet tu yang dia akan gunakan untuk nak gerakkan motor tadi, gerakkan shaft lah. Gerakkan shaft. Cuma biasanya untuk yang motor yang besar-besar dan dia kena guna kapasitor. Okay, sebab apa? Konsep dia macam ni. Macam kalau kita bawa motor, kita ada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, betul tak? Okay. Masa dia tengah berhenti, takkan kita terus masuk gear 4, orang cakap gear 4 laju kan. Tapi tak boleh kita mula dengan gear 4. Okay, kita mesti start dengan gear 1. Kalau bawa motor, dekat traffic light tu, nak tunggu hijau, korang dah standby gear 4. Agak-agak gerak tak motor tu? Gerak? Ke tak pernah bawa motor? Tak gerak kan? Kalau korang ref macam mana, pun dia macam berat je. Boleh jugalah tengok kalau yang tak apa-apa nak berat sangat, berat badan dia tu, boleh lah, tapi tak pick up lah. Dia akan gunakan gear 1. Ini orang 100 kilo naik motor tu pun steady je. Dia boleh bawa kan. Okay, jadi sama je konsep dia. Apa-apa benda, lagi kompresor sebab dia nak mampatkan tau. Jadi dia punya tekanan ataupun beban dia tu tinggi. Okay, jadi permulaan dia mesti guna gear 1. Lepas tu dah okey sikit, baru masuk gear 2, okey lagi, gear 3, gear 4. Gear 4 ni gear lajak lah orang cakap. Gear 1 gear pick up. Jadi senang cerita untuk gear ni, dia ada pick up, dia ada lajak. Betul tak? Come on sikit oi. Korang ni ke semua jenis yang Betul-betul. main. Macam pelik lah kalau korang saya cerita pick up dengan lajak ni korang tak boleh masuk. Okay? Okay, jadi kita kena ada mula-mula pick up baru lajak. Jangan mula lajak dulu baru pick up terbalik. Jadi sama juga untuk kompresor ni. Dia dua je. Kompresor dia ada dua je gear dia. Gear pick up mula-mula, gear lajak. Tapi untuk kompresor dia tak panggil lah pick up. Dia akan namakan gear start. Dia akan katakan tu start. Untuk lajak dia akan namakan run. Okay. Macam kalau kita bawa motor, kita dekat gear 1 tu sekejap je masa mula-mula je. Lagi kalau masuk highway. Masuk highway, gear 4 lah. Atau kalau ada gear 6, gear 6. Gear 6 tu yang lama-lama. Gear yang pick up ni sekejap je kita akan pakai. Masa naik bukit, masa tengah berhenti nak berjalan balik, start je. Jadi untuk kompresor dia ada dua. Dia nama gear start dengan gear run. Run ni untuk lajak lah. Start ni sama je kalau kipas blower ke kipas ceiling pun sama. Dia ada start dengan run. Jadi sebenarnya yang saya cakap dekat terminal tadi tu kan ada 3 kan. 1, 2, 3 kalau korang perasan. Okey, jadi sebenarnya dia ada satu nama dia common lah. Common ni kita akan pasangkan dia, biasanya orang akan pasangkan dia yang live. Tapi ada juga orang pasangkan neutral kat situ. Sebenarnya tak ada masalah lah. Okey, cuma aturannya biasanya orang akan pasang live kat situ. Live dekat common. Okey. Lepas tu ada dua ni lagi. Sebenarnya boleh je neutral tu nak ambil kat sini ataupun kat sini. Tapi kena pilih salah satu. Tapi kalau pilih salah satu, dia seolah-olah macam kalau pakai gear pick up je. Kalau pakai gear lajak je. Tak nak. Jadi dia akan ada satu start. Ataupun dia akan tulis S je lah. Satu lagi dia akan letak kat sini untuk terminal run. Okay, kat sini ni nanti dia akan, sinilah sebenarnya kita pasang kapasitor kita. Dia akan letak kapasitor kita tadi tu. Kapasitor
Dia akan pasang dekat run dengan start. Jadi neutral ni tadi, kabel neutral dia akan sambung kat kapasitor. Jadi kapasitor ni akan tunggu timing. Mula-mula dia akan pergi start, sampai satu tempoh dia akan tukar pergi run. Sebab kan tadi saya cakap fungsi dia akan simpan cas. Sebab tu tengok dekat meter dia tadi, dia pergi tutup balik. Jadi masa pergi ni gear start lah. Dia turun balik, pop, dah masuk gear run. Tu fungsi dia. Sebab tu dekat tu bacaan dia macam tu. Tu macam dia punya timing dia. Nampak tak? Macam tadi kapasitor yang kecil tu kalau korang pasang dia naik macam ni je. Jadi dia dekat gear start tu sekejap je. 1, 2. Ataupun gear start, gear run. Gear start, gear run. Tapi kalau yang pakai kapasitor yang besar tadi tu, dia lama kan macam tu. Jadi mula-mula tu dia pergi gear start, masih start lagi, start, baru masuk gear run. Jadi sebenarnya dia punya gear pickup masuk lama sikit lah. Patutlah pun sebab kompresor biasanya dia lebih berat. Faham tak konsep ni? Konsep gear ni. Respon sikit. Faham jadi korang kena faham kenapa kita perlukan kapasitor dekat motor kompresor dengan motor kipas. Sebab dia ada konsep gear start dengan gear run ataupun pickup dengan lajak. Okey? Tu dia punya konsep lah kenapa dia ada. Dia punya kenapa kita pakai kapasitor, sebab dia nak ada macam gear auto, dia boleh tukar sendiri. Kalau tak, kita sendiri kena tukar cabut wire dia. Cabut wire dia, ganti wire, leceh lah. Kan tak, kita nak hidupkan aircon, lepas tu lari kat aircon kompresor tu cabut tukar pula. Tak best lah. Kita nak dia ada auto gear lah, lebih kurang lah macam tu. Okay. Jadi dekat sini dia ada dekat nama ni kompresor ni yang saya tunjuk ni, dia ada 3 terminal ni. Tak tahu korang nampak tak? Mana saya nak tunjuk? Sebab semua gelap. Semua gelap. Nampak tak? Dia ada 1, 2, 3. Nanti saya ambil gambar kot. Saya snap. Tunjukkan dia ada 3. 1, 2, 3. Cuma bila macam ni kita kena kenal pasti mana satu common, mana satu start, mana satu run. Ni saya main tunjuk je. Mungkin sini common, mungkin sini common. Okay. Tengok pengeluar kompresor ni lah. Jadi kita kena tengok. Kalau dia ada tulis, nasib baik lah. Tapi kat sini tak ada tulis tau. Kebanyakannya dia tak ada marking pun. Kalau ada memang susah nak nampak. Kalau ada pun. Jadi biasanya kita kena tahu sendiri nak pasang kat mana. Sebab kalau kita salah pasang, dia akan jadi yang kat sini, masalah kat sini. Kita nak dia mula-mula start, lepas tu masuk run. Katalah kita salah pasang, dia pergi run dulu baru start. Dia seolah-olah masuk gear 4 dulu baru masuk tukar gear 1. Memang tak jadi lah, tak jalan lah. Kompresor tu tak dapat berfungsi dengan baik. Silap-silap coil boleh terbakar. Tu antara benda yang kita kena ambil kira lah. Jadi macam mana cara nak check common ni? Okey, ni saya nak tunjukkan. Okey, saya padam. Okey, macam mana nak check mana satu common, mana satu start, mana satu run? Okey, kita buat je dulu terminal ni macam tu. Saya tak boleh nak kata ni start, ni common, ni run sebab kita tak tahu. Okey, jadi cara dia mula-mula kita gunakan multimeter. Kita sentuh, katakan saya tandakan sini A, sini B, sini C. Okey, kita sentuh A dengan B dulu. Kita sentuh A dengan B, kita ambil multimeter tu, tengok berapa ohm. Okey, lepas tu kita ambil bacaan A dengan C pula. A, C, kita tengok berapa ohm. Lepas tu kita sentuh lagi B dengan C. Tengok berapa ohm. Okey. Saya pun tak tahu dia yelah tak ingat lah. Kompresor ni mana kompresor yang ada kat sini, mana satu common start dengan run dia. Saya pun tak ingat. Jadi saya nak tunjukkan. Okey, kat sini ada multimeter. Yang ni pakai digital, senang. Kalau pakai analog, kadang-kadang mata tu lari-lari sikit tengok kat jarum.
Okay, ni saya dah tukar pergi ohm. Okay. Sekarang ni kita nak tengok bacaan A, B. A, B adalah yang atas dengan belah kiri. Okay, sekarang saya nak minta Cik Fawaz sentuh lah. Yang atas dengan yang kiri. Okay, atas dengan kiri Dia sentuh atas kiri tau. Okay, tengok dekat meter. Hello. Rupanya saya cakap seorang-seorang. Ada orang ke tak ada ni? Berapa? Ada. 41.7. Ambil lah lebih kurang 41.7. Cik, lain cik sangkut. Lain saya yang sangkut-sangkut Ha. Asal tak cakap kau ni senyap je. Okay, ni sangkut tak? Tak. Okay, kita ambil 43 Dah ambil 43. Okay, saya tulis kat sini AB 43. AB 43 Okay, seterusnya AC. AC adalah atas kanan. AC adalah atas dengan kanan. Okay, saya minta Cik Fawaz sentuh AC atas dengan yang kanan. Okay, tengok bacaan dia berapa. Okay, berapa? Alah. Sentuh balik. Dia ambil. Dia tengah tengok. Okey, berapa? Gerak-gerak pula. Macam apa? Okey, betul. Berapa? 30 berapa? Alamak. 39.4. Okay, kita tengok balik. Okay, kita ambil nombor ni. 20. 25.5. Kita ambil 25 lah, 25. 25. Okay, seterusnya kita tengok yang kita akan check bacaan B dengan C. B, C adalah kiri dan kanan. Okay. Faz akan sentuh kiri dan kanan. Dia sentuh kiri dan kanan. Tengok bacaan dia berapa? 66.6. Benda tu bayaran je tu. 66 Dia kurang 66.6. Ambil 66. Okey. Nampak Bila macam ni saya terus tulis dekat board. Saya tulis dekat papan ni. Saya tengok daripada yang sini AB 43. Jadi kat sini 43. Situ 43. Okay, seterusnya AC 25. AC 25. Okey. BC 66. Okey, BC 66. Okey, nampak tak? A. Okey. A dia punya yang depan mata dia berapa? 66. 66. Terlupa pula. Sebelum saya nak cakap macam tu. Okey, macam mana nak tahu daripada tiga-tiga ni mana satu common? Kita nak tahu mana satu common adalah dalam tiga-tiga mana yang paling besar? 66 kan? 66. 66 adalah B dengan C. Sini. Jadi bila kita tahu 66 ni paling besar, tengok yang bertentangan dengan dia. A. Jadi sinilah common. Nampak tak? Nampak. Okey, seterusnya. Ingat saya sebut ni namanya CSR. Okey, common kita dah jumpa paling besar. Kedua paling besar S. Sini kedua paling besar mana satu? 43. 43. Okey, kalau yang paling besar cara dia kita ambil yang ke depan
maknanya yang bertentangan. Kemudian sini start, sini run. Nampak tak? Saya bawa color lain lah. Okay, cara dia mula-mula cari yang paling besar, lepas tu pergi yang bertentangan, ini common. Lepas tu kedua terbesar sebelah dia, start, sini run. Nampak tak? Nampak. Nampak Okay, jadi kita dah tahu nanti kita akan pasang live dekat sini, kabel live. Lepas tu sini dua ni kita akan pasang pergi kapasitor. Kapasitor sambung sini, kapasitor sambung sini. Lepas tu neutral pasang kat mana? Neutral pasang yang dekat sini. Live bro. Live. Tak, neutral dekat sini, live dekat yang common. Live dekat common, neutral kat kapasitor sini. Kapasitor yang sama akan masuk dekat run. Sebab kapasitor kan dia ada kiri dengan kanan tadi. Okay, yang ni pergi kat sini, lepas tu yang ni masuk kat sini. Okay, tu konsep dia lah. Tapi sebenarnya dekat sini saya tak fokus untuk sambungan kapasitor ni. Saya cuma cerita je. Saya nak fokuskan macam mana nak cari C, S dengan R. Boleh tak? Boleh. Saya boleh faham. Kalau sekat-sekat korang bagi tahu lah, jangan senyap je. Jadi saya bolehlah ulang ke apa. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Yang lain? Ada. Ada soalan, Faris? Tak ada. Oh, tak ada. Okay, Kudin? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Okay, tak ada Okay, jadi ini saya hari ni pagi ni dah tunjukkan macam mana nak uji kapasitor tu berfungsi atau tidak gunakan multimeter. Seterusnya saya dah tunjukkan macam mana nak mencari CSR dekat kapasitor dekat kompresor. Okey. Satu lagi kalau ingat tadi masa dekat kompresor ni kan kita gunakan multimeter ni, kita ambil bacaan dia kan ada bacaan dia sikit je dalam 43 ohm tadi lah, 25 ohm dengan 66 ohm. Katalah mana-mana korang sentuh A dengan katakan tak ada bacaan. Bila tak ada bacaan maksudnya coil dia putus. Kalau coil dia putus, itulah salah satu kita nak tahu kompresor ni elok. Okay, kalau coil dia putus, kita ambil bacaan, katakan A dengan B kita sentuh tak ada bacaan. A dengan C ada bacaan, B dengan C ada bacaan, tapi salah satu tak ada bacaan. Bila tak ada bacaan, sebab tu macam tadi tak ada bacaan, saya suruh Cik Fawaz betul-betul check balik sebab saya takut coil dia putus. Okay, jadi itu juga salah satu cara nak tahu kompresor ni dia punya coil dia putus ke tidak. Sebab sebenarnya kompresor ni dia tutup, dia bukan benda yang boleh dibuka. Ni kita orang yang belah. Kita orang belah dia. Dia sebenarnya tertutup macam ni, memang dah welding habis ni. Jadi tak ada lain untuk kita nak tahu coil dalam tu putus atau tidak. Memang pakai multimeter lah. Kita akan sentuh A dengan B, A dengan C, B dengan C. Sebenarnya bila kita nak check CSR, bukan setakat nak cari mana satu C, mana satu S, mana satu R. Tapi kat situ juga kita nak tentukan sama ada kompresor ni coil dia kat dalam tu putus atau tidak. Okay, jadi kata senampang dua mata lah, kita check nak cari CSR tapi dalam yang sama kita check coil dalam putus atau tidak. Okay, boleh okay, hari ni dia cerita pasal elektrik lah. Kita pakai multimeter dan komponen yang kita periksa pun adalah komponen elektrik.